السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam satu perkampungan sunnah yang menghimpunkan kita semua di atas dasar ilmu, dan kita dapat tengok hari ini ramai, Masya Allah, yang bersama-sama dalam membudayakan suasana ilmu yang sangat baik di bumi Perlis ini. Dan pada tahun ini kita membicarakan tentang topik maqasid syariah, yang mana saya yakin semua hadirin dan hadirat yang telah 2-3 hari berada di sini telah mendapat satu gambaran yang besar tentang maqasid syariah yang sangat mulia, yang sangat dituntut di dalam agama. Jadi selepas semua dengar, faham tentang perbahasan maqasid syariah yang telah dibentangkan oleh sahabat-sahabat sebelum ni dalam pelbagai topik, ada yang membicarakan dari sudut maqasid syariah dari yang kulliyah, yang besar. Ada juga yang membicarakan tentang maqasid yang juz'iyah, yang kira kata ranting-ranting maqasid syariah. Dan kita telah berada di, kita kata, satu penghujung lah dalam maqasid syariah, yang mana satu tajuk yang membicarakan tentang salah faham dalam maqasid syariah. Yang saya kira ini satu topik yang agak teknikal, sebab dia memerlukan untuk kita memikirkan kesalahan ataupun silap faham yang berlaku dalam maqasid syariah. Sama ada dari sudut orang yang mempraktiskan maqasid syariah itu sendiri, ataupun orang yang membaca, ataupun orang yang membaca ataupun mempelajari maqasid syariah itu sendiri. Sebab maqasid syariah kita boleh kata sebagai satu ilmu yang berada di aras yang tinggi dalam perbahasan syariah, yang mana kalau siapa-siapa pun yang nak aktif ataupun praktiskan isu fiqh sebagai seorang mujtahid ataupun sebagai seorang talibul ilm, kita kena belajar usul fiqh, kita kena belajar tentang nas, hadis, kita kena tahu tentang qawaidus syariah, yang mana pada akhirnya satu maksad yang perlu, satu objektif yang hendak kita capai, yang agama ini nak kita capai, inilah perbahasan yang dinamakan sebagai maqasidus syariah. Bila kita nak sampai ke maqasidus syariah, dia akan melibatkan aras pemikiran yang tinggi. Sebab kita kena meneliti nusus, kita kena melakukan istiqra', satu bacaan, satu kajian empirikal yang melihat keseluruhan nas. Kemudian kita perlu untuk nak mengeluarkan intipati daripada nas itu sendiri, supaya boleh dijelmakan sebagai wajah syariah, sebagai satu suara syariah yang hendak kita sampaikan kepada masyarakat. Tetapi manusia bila mana bertaamul ataupun berinteraksi dengan maqasidus syariah ni, boleh kita katakan ada 3 jenis golongan yang telah diisyaratkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah, yang mana saya yakin golongan-golongan ini pernah disentuh dalam kita kata muhadarah ataupun kuliah sebelum ini. Iaitu golongan yang pertama, golongan yang terlalu mentelanlah maqasidus syariah, golongan yang terlampau over dalam maqasidus syariah sampai menyahkan syarak, sampai mengenepikan nusus dan menjadikan akal sebagai pemandu yang selalunya kita kata tergelincir dengan hawa nafsu. Golongan ini banyak. Kerana apa? Golongan ini adalah golongan yang mudah melaungkan maqasidus syariah.
Yang hari ini kalau kita melihat maqasid syariah, seolah-olah dia dah jadi satu peluru ataupun satu perisai ataupun kenderaan. Siapa-siapa yang nak applykan satu-satu polisi ataupun mengeluarkan satu-satu hukum, maka dia akan terus kata ini adalah maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ni, manusia telah menjadikan dia sebagai satu dalil yang lain daripada Quran dan Sunnah. Bila kita nak capai satu objektif, kita nak buat satu perkara, terus kita laungkan maqasid syariah tanpa kita menjelaskan tentang apa itu maqasid syariah yang kita nak, daripada mana, daripada sudut mana, apa dalil-dalil sokongan yang menyokong laungan kita maqasid syariah itu. Yang ini kita tidak bahaskan, tetapi kita terus kata ini adalah maqasid syariah, membuatkan ramai yang membaca ataupun ramai yang mendengar tentang maqasid syariah tu, dia tak faham. Dia tak dapat nak menggerakkan akal dan minda dia untuk nak mencerna tentang maqasid syariah. Ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang terlampau jumud dengan nas. Sampai dalam banyak kes mereka mengenepikan qiyas, mereka mengenepikan ta'lil, ta'wil, yang mana ada guideline yang sepatutnya kita laksanakan dalam beristimbat ataupun memahami nas. Jadi golongan ini terlampau mengenepikan maqasid syariah yang dituntut oleh agama. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang bersederhana. Tetapi golongan yang ketiga ini, walaupun dia adalah golongan yang paling baik, tetapi itu bukan apa yang kita nak bicarakan dalam konsep salah faham pada hari ini. Sebab yang salah faham dalam konsep maqasid syariah, dia biasanya akan berbalik kepada dua golongan ini. Golongan yang melampau dalam penggunaan maqasid sampai mengetepikan nusus, dan golongan yang terlampau jumud dengan nusus sampai mengenepikan maqasid. Jadi kalau kita tengok golongan yang pertama, yang terlampau melaung-laungkan maqasid syariah, mereka ini seolah-olah jadikan maqasid syariah ini sebagai satu pasar yang mana semua orang boleh shopping apa-apa sahaja yang dia nak, semua hujah dilonggokkan pada satu tempat atas dasar maqasid syariah, tanpa kita betul-betul memahami apa itu maqasid syariah. Dan ramai daripada orang pun tidak tahu daripada mana sumber-sumber maqasid syariah itu diambil. Sebab maqasid syariah hakikatnya adalah intipati daripada syariah itu sendiri, adalah sebahagian, adalah hasil daripada nas-nas syarak itu sendiri yang terdiri daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana kalau kita tengok dalam Al-Quran ada banyak maksud, ada banyak objektif yang hendak dicapai. Antaranya bila mana Allah Azza wa Jalla sebut i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kalian kerana ia lebih hampir dengan takwa. Allah sebut lagi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Jadi kita boleh faham antara maksud agama ini iaitu keadilan. Tak ada apa pun di dunia ini yang merosakkan sesuatu urusan itu lebih besar daripada kita tidak berlaku adil, iaitu kita tidak meletakkan suatu tempat itu pada tempatnya. Termasuk dalam Islam mementingkan berlaku adil ni sampai ke anak-anak pun. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, dia bagi tahu ya Rasulullah, dia kata ayah aku memberikan satu bahagian, mak dia datang mengadulah, ayah dia sayang pada Nu'man bin Bashir lebih daripada adik-beradik dia yang lain. Kemudian dia bagi pemberian ataupun hadiah, harta-harta dia lebih besar daripada anak-anak dia yang lain. Jadi Nabi SAW tegah. Nabi kata kat dia, suka tak nanti bila kamu dah tua nanti anak-anak kamu juga akan pilih kasih, ataupun kamu suka anak-anak kamu semua ni berbakti sama pada kamu? Dia kata of course dia suka semua anak-anak ni adil lah, sama dalam berbakti pada dia. Maka Nabi SAW beritahu, kalau macam tu pun dalam kasih sayang, dalam harta kamu kena berlaku adil pada anak-anak kamu. Bila mana Allah Azza wa Jalla sebut lagi di dalam Al-Quran, wassulhu khair, perdamaian itu satu perkara yang baik. Jadi kita tahu bahawa berdamai ini
adalah salah satu daripada maksad, salah satu daripada objektif dalam Islam, yang mana kita perlu untuk nak cuba usahakan. Apatah lagi sesama orang beriman, yang mana Nabi SAW umpamakan adalah bagaikan satu binaan orang-orang yang beriman ini. Dan bila mana Allah Azza wa Jalla sebut la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, Allah menafikan kebaikan melainkan kepada orang yang buat itu, buat ini, dan orang-orang yang mendamaikan sesama manusia. Jadi perdamaian itu adalah salah satu daripada objektif yang dituntut oleh Islam, bukannya permusuhan. Dan bila mana Allah Azza wa Jalla sebut wallahu la yuhibbul fasad, Allah tak suka kerosakan, maka kita kena tahu agama Islam ini adalah satu agama yang menolak kerosakan. Tak kira dalam bentuk apa pun kerosakan, sama ada pada jiwa kita, pada harta kita, pada bumi kita, maka ini salah satu daripada maksad Islam. Bila Nabi SAW sebut ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nabi kata, wahai sekalian pemuda, sesiapa yang sudah mampu untuk nak berumah tangga, maka berkahwinlah. Kenapa? Apa maksud dia? Apa objektif dia? Kerana Nabi SAW sebut fa innahu aghaddu lil basar, kerana ia mampu untuk nak menundukkan pandangan kamu. Wa ahsanu lil farj, dan juga boleh memelihara kemaluanmu, iaitu menjaga maruah kita. Ini adalah tujuan maksud utama perkahwinan. Tetapi bila mana kita melupakan maksud ini, kita abaikan maksud ini, itulah yang jadi huru-hara dalam perkahwinan. Kita tengok masalah utama, akhirnya orang yang berumah tangga ini dia tidak pernah puas. Dia tak menjadi orang yang Nabi SAW tuntut melalui perkahwinan. Bila dia dah kahwin, dia melihat walaupun dia kahwin dengan isteri yang paling cantik di dunia, tetapi selepas dia berkahwin, dia dah tak nampak dah kecantikan tu. Dia akan nampak kat sana ada ramai lagi wanita lain yang lebih cantik. Kenapa? Kerana kita tidak apply maksud yang Nabi tuntut daripada perkahwinan, iaitu menundukkan pandangan. Sebab bila kita sudah berkahwin, kita sudah halal untuk melihat isteri kita, seharusnya kita menjaga pandangan kita daripada melihat aurat orang lain, wanita yang lain. Tetapi kerana mata kita tidak pernah tunduk, maka itulah yang menyebabkan akhirnya kita mula berahi dan inginkan wanita yang lain. Bila Nabi suruh kita menjaga perkahwinan, itu boleh menjaga nafsu kita. Sepatutnya kalau kita mengamalkan nilai-nilai Islam yang dituntut dalam perkahwinan, maka kita boleh menjaga diri kita. Tetapi hari ini ramai daripada pasangan yang tidak, even sudah berkahwin pun mereka terjebak lagi dalam dosa zina wal-iyadhu billah. Jadi inilah, kalau kita nak tengok maksud-maksud Islam ini, kita boleh dapat daripada dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah ini. Jadi Al-Quran dan Sunnah tak boleh dipisahkan daripada maqasidus syariah. Tetapi maqasidus syariah adalah intipati yang dia petik daripada Quran dan Sunnah itu sendiri. Bukannya dia adalah satu dalil asing, yang mana kalau kita, bila kita nak apply satu benda, terus kita cakap ini maqasid syariah, ini maqasidus syariah, tanpa kita faham dulu betul-betul tentang apa dalil-dalil daripada Quran dan hadis, yang sepatutnya kita tambat maqasid ini dengan Quran dan Sunnah, dengan nusus. Tetapi bila mana kita abaikan, itulah yang jadi orang yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkaitan maqasid ini. Mereka hanya mengeluarkan pandangan yang berdasarkan kepada kecenderungan peribadi dan juga hawa nafsu. Tengok betapa ramai orang hari ini, kalau kita baca di media sosial, kalau kita baca di macam-macam lah tempat, orang yang membuat satu kenyataan atas dasar agama, tetapi mereka melihat maksud semata-mata dan mengabaikan nusus, sampaikan menghalalkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal,
mengharuskan seseorang itu mendedahkan aurat yang diperintahkan oleh Allah untuk nak tutup atas dasar maksad, walaupun sometimes mereka tidak zahirkan ini adalah maqasidul Islam, tetapi mereka mengatakan bahawa inilah kebebasan yang dituntut oleh agama Islam. Dalam Islam Allah tidak suruh kita memaksa, la ikraha fid din. Dia kata bahawa dalam Islam ini tiada paksaan, maka tak bolehlah kita memaksa, tak bolehlah ada unsur tegur menegur ataupun unsur nasihat menasihati, kerana mereka mengambil sebahagian nas dan meninggalkan nas yang lain. Mereka ini hakikatnya adalah umpama orang yang membaca fawailul lil musallin, celakalah orang yang bersalat, tetapi mereka meninggalkan ayat selepas itu. Bila mana Allah kata wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang ini dia tak baca. Bila mana Allah kata celakalah orang yang solat, kalau orang tu baca separuh, dia akan macam mana orang yang solat ni boleh celaka, tetapi dia tak baca ayat seterusnya, iaitu orang-orang yang leka dalam menunaikan salat, orang-orang yang abaikan salat, orang yang dah masuk waktu dia lengah-lengahkan sampai terkeluar waktu, orang yang bila dia salat pun hati dia tak khusyuk, dia tak dapat intipati daripada salat itu, alladzina hum yuraun. Dan orang-orang yang salat itu disolat dalam keadaan untuk nak riak semata-mata. Kalau kita bersendirian, kita tak solat sunat, tetapi bila kita solat bersama dengan kawan-kawan kita, kita solat sunat untuk nak tunjuk yang kita ni rajin solat. Ini adalah solat riak yang menyebabkan amalan kita ditolak dan akhirnya kita sendiri yang akan binasa. Itu adalah gaya solat orang munafik. Jadi yang ini yang perlu kita faham betul-betul. Kita tak mau ambil nas separuh dan kita tinggalkan nas separuh. Macam bila mana manusia salah faham dalam konsep taisir. Konsep taisir ni iaitu konsep mudah. Islam ini mudah. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih Bukhari, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, dan tak ada orang pun yang berlebih-lebihan dalam agama ini melainkan dia akan tewas. Jadi dia ambil syariat Islam taisir ini, yang memang kita tahu taisir ataupun mudah itu dia dituntut dalam agama. Allah suruh di dalam Al-Quran, Allah sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah mengkehendaki pada diri kamu ini mudah. Allah kata yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Allah memang nak mempermudahkan, meringankan bagi kamu. Tetapi ada beza dengan syariat Islam itu mudah dengan kita bermudah-mudah di dalam agama. Yang ini orang yang disalah faham dari unsur maksad at-taisir dalam agama. Kemudian mereka menyebut dia ambil hadis, dia tidak faham nas yang lain. Dia ambil hadis Nabi, umpamanya hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma. Dia kata tak ada satu pun urusan yang diberi pilihan pada Nabi ni dalam dua pilihan, melainkan Nabi SAW akan pilih salah satu yang paling mudah. Yang ini mereka nampak, Nabi akan pilih paling mudah. Jadi apa yang kita buat, semua benda kalau ada jumpa khilaf, kita ambil yang paling mudah. Ambil mudah, ambil paling mudah, ambil paling mudah. Tetapi orang begini tinggalkan sebahagian daripada hadis ni lain. Dia tak tengok tatimmah ataupun kita kata sambungan hadis ni, bila mana Aisyah sebut malam yakun ithma, selagi mana perkara tersebut tidak membawa dosa. Jadi orang-orang yang tak faham tentang taisir, dia akan menyebabkan dia melihat taisir ini ambil ringan, diketepikan nas, dia tengok maksad semata-mata, dia tatabbu'ur rukhas, dia bermudah-mudah, dia akan cari. Okey, tengok mazhab Syafi'i kata apa, mazhab Maliki kata apa, ni mazhab ulama ni kata apa, okey kita ambil yang paling mudah. Dia ambil macam tu. Yang kita kata juga dalam istilah talfiq, seolah-olah kita celup-celup lah, tukar mazhab suka hati kita, tanpa mencari kebenaran tu, tak ada, tanpa ada satu asas foundation kita.
Kita cari yang paling mudah. Yang ini dicela oleh ulama. Kita bermudah-mudah dalam agama. Kalau kita akan tengok pandangan dalam agama Allah ni ada banyak. Dalam fiqh ni. Tetapi tak semua pandangan yang mu'tabar. Ada pandangan-pandangan yang kita tahu berlandaskan kepada hawa nafsu. Cek. Oh, ada pandangan yang bagi tahu kata tak payah pakai tudung wanita. Okey, kita ambil yang ni. Yang ni paling mudah. Yang ini tatabbu'ur rukhas, yang dicela oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bahkan semua ulama, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adakah kita dianggap menolak maksad taisir dalam agama dalam keadaan macam ni? Tak. Sebab Islam itu dalam konsep taisir ini mesti ada balance. Some orang dia ambil konsep taisir, tetapi dia tahu sifat taisir, tapi dia lupa lapangan taisir itu. Kat mana yang boleh di-applykan taisir dan kat mana yang tak boleh di-applykan taisir. Sebab itu para ulama rahimahullah dah cerita panjang lebar, dah tulis sekarang bermacam-macam kitab tentang bagaimana kita nak memahami konsep taisir dalam agama. Bukan semua pandangan kita boleh ambil yang paling mudah, tetapi kat sana kita kena tengok nas yang lain, bahawa Islam ini agama yang ada taklif, yang ada unsur ujian, bebanan kepada kita untuk diuji. Tak bolehlah kalau kita semua benda ambil mudah, kena solat ataupun tak. Ada satu pandangan kata tak payah kita solat, kita cukup kita berzikir dalam hati. Ini yang paling mudah, kita ambil yang ni, tak payah solat, kita abaikan solat. Ini satu kesilapan yang besar dalam memahami maqasidus syariah. Akhirnya akan menjadi satu kita kata kecelaruan yang besar dalam agama. Bila kita tengok ada pandangan-pandangan yang mengharuskan aurat itu dibuka, maka kita pilih pandangan ni tanpa kita memahami tentang maksad bila mana Allah suruh kita tutup aurat umpamanya. Apa itu maksad, hikmah di sebalik kita menutup aurat? Of course di sana ada yang kita faham dalam agama, ada benda yang kita tak boleh nak keluarkan maksad dia, hikmah dia. Kita tak boleh nak faham. Bilangan solat, kenapa subuh kena 2, kenapa zuhur kena 4, kenapa maghrib kena 3. Yang ini ada benda yang tak sampai untuk kita nak faham kenapa. Tetapi banyak daripada hukum hakam syariah yang kita boleh faham, yang Islam galakkan untuk nak kita faham. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan dalamkan kefahaman dia dalam agama. Macam mana kita nak faham, kita kena kaji. Dalam menuntut aurat, kalau kita melihat nas-nas, dia bukan hanya semata-mata orang kata, oh menutup aurat ini hanya untuk nak mengelakkan daripada orang yang melihat kita bernafsu. Tak semua orang bernafsu tengok kita. Kalau badan kita tak seksi, orang tengok pun tak ada nafsunya. Kalau muka kita tak lawa, orang tengok pun orang muntah agaknya. Tak semestinya itu. Jadi orang tengok ilah dia kat situ je. Sebab tu orang pun kata tak payah pakai tudung. Orang pakai tudung sekarang kena rogol. Okey, kita boleh buka tudung. Salah faham sebab dia tidak melihat nas-nas ini secara keseluruhan. Walhal bila mana Allah tuntut kita untuk menutup aurat, antaranya ialah kerana fitrah. Kerana fitrah manusia ini memang diciptakan ada sesuai dengan fitrah kita untuk nak menutup aurat kita, especially aurat-aurat yang besar. Satu, kalau kita tengok kisah Nabi Adam AS dan isterinya Hawa dalam syurga, masa mana mereka makan buah daripada pohon larangan, tiba-tiba apa Allah sebut dalam Quran, fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Hukumannya terbuka habis, pakaian yang mereka pakai telanjang habis. Jadi Adam dan Hawa rasa malu, dia ambil daun daripada pohon di syurga itu untuk nak tutup aurat mereka yang tertelanjang masa itu. Akhirnya dalam satu hadis, Ubay bin Ka'ab, jadi dia kata, Allah tanya, tafirru minni, maksudnya buat apa nak tutup? Kamu nak larikan diri pada aku? Maksudnya adakah kami ni tak tahu kamu tengah telanjang? Tak. Tapi apa Adam jawab? Haya'um minka ya Rabb, malu kepadamu ya Rabb.
Kita malu, sifat malu pada Allah ini adalah salah satu daripada kita kata hikmah ataupun maksud kita menutup aurat. Sebab itu kita sendiri pun dari segi fitrah kita, kalau kita bersendirian pun kat bilik, kita tak adalah suka-suka nak telanjang bulat. Mesti at least kita pakai pakaian yang menutup aurat-aurat besar kita. Itu fitrah kita hakikatnya. Dan begitu juga kalau kita tengok lagi Abu Bakar radhiyallahu an, dalam satu hadis, bukan dia athar mauquf daripada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau dia masuk ke dalam toilet pun dia akan tutup kepala dia. Walaupun perkara ini tidak sahih, disabitkan tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi personal Abu Bakar itu sendiri yang malu. Bila ditanya kenapa, dia kata kerana dia malu pada Allah melihat dia masuk toilet dalam keadaan yang dia terbuka, dia cuba dia tak nak telanjang. Itu adalah kita kata sebagai nature fitrah manusia. Begitu juga dalam hadis Bahz bin Hakim, yang mana Nabi SAW pesan an abihi an jaddi, dia kata ihfaz aurataka illa an zawjika aw ma malakat yaminuk, peliharalah auratmu melainkan daripada isterimu, pasanganmu, ataupun hamba-hamba kamu. Kemudian sahabat itu tanya, kalau aku bersendirian pula macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, fallahu ahaqqu ayyustahya minhu, sesungguhnya Allah itu lebih berhak untuk nak kita rasa malu. Jadi itu antara kita kata maksud daripada kita menutup aurat. Dia bukan hanya semata-mata kerana syahwat, bahkan boleh jadi juga disebabkan kita menutup diri kita itu sebab untuk Allah, berhias untuk Allah. Nabi sebut innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan sukakan benda-benda yang indah. Sebab tu kita bila mana nak berhadapan dengan Allah, digalakkan untuk kita berindah. Bila kita bersendirian juga Allah melihat kita. Itulah konsep al-ihsan. Dan gitu kita nak tengok maksud dalam agama ini, kita kena melihat dalam satu kerangka agama Islam yang luas. Dan bila kita sebut tentang maqasidus syariah lagi, kat sana antara kekurangan pelajar-pelajar ataupun kita tengok orang yang mempelajari maqasidus syariah ni, dia terlalu fix, kira kata dia terlampau kaku dengan perbahasan-perbahasan yang ada dalam kitab-kitab semata-mata, tanpa dia cuba untuk nak gerakkan minda dia untuk nak applykan dengan sesuai dengan keadaan semasa. Sebab kalau kita tengok buku-buku tentang maqasidus syariah, dia tak ada zaman-zaman sahabat, zaman tabi'in. Apply tu ada, tetapi nak bahaskan secara ilmiah satu ilmu yang khas macam mana yang kita belajar pada hari ini, antara yang terawal setahu saya adalah Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab dia Al-Muwafaqat dan Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam, kitab yang kita ramai tahu, kitab yang berkaitan dengan bid'ah dan seumpamanya. Tetapi di dalam kitab Al-I'tisam, dia ada satu kita kata sebagai asas rohani yang kita boleh dapat banyak faedah. Kita nak memaham, khususnya bila disebut tentang definisi maslahah mursalah, perbahasan tentang itu. Ini penting untuk nak kita memahami juga suatu maqasid dalam agama. Tetapi kitab yang penting dalam perbahasan ini iaitu kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Asy-Syatibi rahimahullah. Tetapi kedua kitab ini penting bagi kita. Jadi kalau kita tengok perbahasan kitab syariah yang kemudiannya luaslah selepas daripada itu, yang kedua yang popular Ibn Ashur, syekh daripada Tunis. Dan kemudian sebelum tu lagi ada menyebut tentang sikit-sikit lah pasal ini, isu Al-Imam Ghazali, Al-Juwaini, yang mana mereka membahagikan, boleh kata dalam maqasid syariah ni, 3 level. Yang ni yang kita selalu belajar. Apa dia? Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat ni semua tahu, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga apa lagi? Agama, menjaga keturunan. 5 yang kuliah, yang kita kata yang penting, tunjang dalam maqasidus syariah. Dan yang kedua hajiyat, iaitu yang
keperluan. Tahsiniyat ni adalah benda yang tak keperluan, hanya kehendak. Tetapi tak ramai bila belajar tentang 3 level ini, dia tahu nak applykan di dalam masyarakat, dalam isu-isu yang melanda masyarakat. Sebab isu-isu ini sering berubah, sering berbeza antara satu tempat dan tempat yang lain, berbeza antara zaman. Yang ini tak ramai pelajar. Dia hafal teori. Tahsiniyat apa, hajiat apa, daruriyat apa, kita tahu yang ni, okey, khalas. Ini salah satu kita boleh kata salah faham juga dalam kita mempelajari maqasid asy-syariah. Sedangkan kalau kita nak tengok daruriyat, tahsiniyat, hajiat ni maybe boleh berubah ikut situasi zaman. Ada benda yang tahsiniyat pada zaman yang lain boleh jadi daruriyat. Ada benda yang mungkin pada asalnya daruriyat, tiba-tiba dia tak jadi daruriyat pada sebahagian tempat yang lain. Daruriyat ni bila mana kita tak apply dia, dia akan bagi efek kepada orang lain, keseluruhan humankind yang lain. Dia akan bagi efek pada sistem yang besar. Hajiat ni pula dia akan memberi efek pada ramai orang. Tahsiniyat ni kalau kita tak buat pun tak berapa ada impact yang besar, tak berapa ada masalah. Sebagai contoh, antara benda yang boleh berubah, kalau kita tengok dalam jual beli umpamanya. Kalau zaman dulu jual beli, mereka ni taklah melihat dokumen pindah milik ataupun dokumen untuk nak kita jual beli itu satu benda yang daruri, tak penting. Itu hanya dari sudut bab tahsiniyat. Benda yang tak buat pun tak apa, cukup mulut ke mulut pun is okay. Tetapi pada zaman ini, perkara tersebut telah menjadi daruriyat. Nak menjaga harta dengan akad, dengan bukti yang penting. Kita tengok lagi, ada benda macam dulu, kalau orang nak beli rumah, zaman dulu kita fuqaha, kita tengok especially kita fuqaha mutaqaddimin, ulama yang dulu-dulu, dia bagi tahu kalau kita nak beli rumah, kita tak payah tengok semua bilik, cukup tengok satu bilik pun dah cukup. Tapi kalau kita rujuk kitab fiqh semasa, ramai fuqaha syaratkan untuk melihat semua ruang bilik. Kenapa benda ni boleh berlaku? Adakah berubahnya fatwa? Adakah berubahnya nas? Adakah mujtahid fuqaha itu mengubah hukum sesuka hati? Tak. Kerana perubahan yang berlaku di dalam fatwa ataupun agama ini, dia tidak berlaku dalam nas yang qat'i. Dia hanya berlaku dalam perkara-perkara yang berunsurkan urf, adat setempat, ataupun perkara-perkara yang tiada nas yang jelas dalam bab itu. Benda itu mutlak, nas-nas berkaitan macam itu umum. Jadi kalau kita tengok kenapa, sebab zaman dulu rumah-rumah dia pada separuh tempat berbeza. Kira zaman dulu rumah dia sama je, semua bilik sama saiz je. Especially kalau di tempat-tempat macam negara Arab. Kita tengok rumah dia kotak kan, rumah dia kotak semua sama, kotak. Zaman-zaman mungkin tempat-tempat yang tak maju lagi, rumah dia sama je, sejenis je. So dia tak syaratkan perlu melihat semua bilik, sebab tengok satu bilik pun dah cukup, dah boleh dapat gambaran whole rumah tu macam mana. Tetapi zaman sekarang, ni ada master bedroom, ini ada bilik untuk pembantu, ini bilik special. Maka disyaratkan untuk kita melihat semua supaya tidak berlaku penipuan dalam jual beli tersebut. Ini perkara-perkara yang kita boleh tengok, yang kita tak perlu untuk nak terlampau kaku dalam satu-satu fiqh. Sebab apa yang menentukan daruriyat, tahsiniyat, hajiat ni semua, apa dia? Adakah ta'rifan dalam kitab-kitab fiqh? Tak. Yang menentukan dia adalah kita sebut data kehidupan ataupun impact dia kepada masyarakat. Itulah yang akan menentukan ini menjadi daruriyat ke ataupun perkara ini dah tak jadi daruriyat. Dia itu kita tengok implikasinya dalam masyarakat, keadaan masyarakat pada waktu tersebut. Jadi kita nak applykan satu-satu maqasid, kita kena faham nas dengan baik. Dan perlu kita letakkan pada tempat yang betul. Bagaikan sebab kita kata dalil adalah tiang,
maqasid adalah satu binaan. Nak capai binaan yang baik, yang cantik, dia mesti ada tiang foundation yang baik. Dan perlu kita kena susun, ada engineering, architecture-nya perlu letak tiang tu pada tempat yang baik. Kalau tak, boleh roboh lah rumah tu. Kalau kita suka hati je bina, kita tak kisah tanah apa kita bina, mungkin jadi tanah runtuh, mungkin bangunan tu tak stabil. Begitu juga dengan maqasidus syariah. Kalau kita tidak melihat kepada nas, kita tidak meletakkan nas tersebut pada tempat yang betul, maka maqasid tersebut akan runtuh. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam isu hutang, ada orang yang melarang ataupun tidak menggalakkan kita berhutang. Sebab dia melihat bahawa hutang ini, dia terus kata bahawa hutang ini tak digalakkan oleh agama. Sebab hutang ini adalah satu benda yang tak produktif bila mana kita belanjakan sesuatu itu di luar kemampuan kita. Hujahnya, Nabi SAW ajarkan kepada kita doa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Iaitu ghalabati ad-dain, Nabi doa supaya dielakkan pada hutang yang membebankan. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW tak solat untuk sahabat-sahabat dia yang mati sebelum melangsaikan hutang dia. Jadi terus ditolak bahawa Islam tidak menggalakkan keberhutangan. Yang ini perlu kita reverse. Kita kena cuba cek balik, ulang kaji balik. Adakah benar dalil itu diletakkan pada tempat? Dan kalau kita tengok dalil itu, Nabi minta supaya dijauhkan daripada ghalabatid dain. Bukan Nabi minta Allahumma inna na'udzubika minad dain, ya Allah jauhkanlah aku daripada hutang, tak. Tetapi Nabi minta supaya dijauhi daripada hutang yang tak mampu nak dibayar, hutang yang melampau, yang besar. Sebab tu pun di dalam mana-mana syarikat yang besar, mereka kena ada perancangan. Sebab tu kebiasaan syarikat besar dia ada plan dia, macam mana dia nak belanjakan, macam mana dia nak balancekan antara hutang dan equity masing-masing. Dia ada peratus-peratus dia, hutang tak boleh melebihi let's say 70%, tak boleh lebih percentage tertentu. Kerana mereka melihat pada zaman ini hutang itu adalah something, perkara yang necessary untuk masyarakat Islam ke depan, untuk nak melaksanakan projek-projek mega umpamanya. Tak boleh satu-satu company itu susah dia nak buat tanpa dia berhutang. Tetapi kalau kita salah faham maksud, kita kata tak boleh. Islam kata, Islam tak galakkan kita berhutang, tak payah. Rakyat perlu untuk buat tol, tetapi syarikat konsesi tol tak mampu nak buat tol kalau tak berhutang. Jadi kita telah menghalang satu-satu perkara yang memberi manfaat kepada masyarakat. Sedangkan kalau mereka melaksanakan projek tersebut walaupun dengan berhutang, of course kita cakap dari sudut hutang yang Islamik lah. Kalau riba tu dah masuk benda-benda yang haram juga. Jadi dia akan kena tengok juga keadaan. Jadi kalau kita tengok dalam bab-bab kewangan, even kos-kos, kalau kos equity tu something lebih tinggi, kebiasaannya lebih tinggi daripada kos hutang tu sendiri. Yang pernah disebut kos equity tu lebih 20%. Kita kata kos hutang tu sekadar 7-8%. Jadi kalau syarikat itu tak berhutang, akibatnya yang akan mendapat beban dia ialah pengguna. Jadi kita ni rakyat, walaupun kita kata dengan syarikat konsesi tol sekarang ni memang berhutang untuk nak melaksanakan projek jalan raya, nak naikkan tol hutang, nak naikkan tol pun kita dah marah kan. Apatah lagi dengan kos kalau kita kata diorang tak berhutang, diorang akan belanja, dia akan jadi lebih tinggi kerana kekangan kewangan yang dihadapi, dan akan memaksa untuk mereka menaikkan lagi tol dengan jumlah yang berganda. Maka beban dia itu akan ditimpa kepada masyarakat. Jadi kalau kita nak faham satu-satu maksud ni, penting untuk nak kita letak pada tempat yang betul supaya maslahat yang Islam nak capai itu tercapai. Kalau tidak, tidak akan tercapai. Dan begitu juga kita kena faham bahawa maqasidus syariah ni dia bukan benda yang mudah. Sebab
Kalau kita tengok maqasid syariah adalah satu lapangan kontroversial. Sebab nak balance antara kita nak pegang pada nas dan nak mencari satu-satu maksad. Yang ini satu benda yang kontroversial. Sebab kita tahu hukum syariah ni ada benda yang fix dan ada benda yang tak fix. Ada yang telah siap, pasang siap. Ahkamus syariah, tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat, kewajipan itu, kewajipan ini, semua jelas. Ini hukum yang kita kata ready made. Tetapi di sana ada ahkam al-mustanbatah, iaitu hukum yang perlu kita keluarkan hasil daripada penelitian, istinbat kita terhadap nas-nas. Macam mana kita nak tahu tentang sunnahnya salat dalam satu, jelas salat ni apa benda yang sunnah dia, apa benda yang rukun dia, yang fix, yang ready made. Wa aqimus salah, tunaikanlah salat. Tetapi kita nak tahu yang mana sunat, yang mana wajib, yang mana ni, yang ini ahkamul mustanbatah, yang mana benda yang perlu kita gerakkan mind kita untuk nak berfikir. Ini satu cabaran yang besar bagi orang yang meneliti tentang maqasid asy-syariah. Dan antaranya lagi, bila kita belajar tentang maqasid asy-syariah, kita tengok ramai orang ambil mudah. Bila belajar sesuatu tu, dia tidak cuba belajar untuk nak apply-kan. Sebagai contoh, kita semua faham, semua dah dengar penerangan tentang apa daruriyat ataupun kulliyatil khams, maqasid syariah utama yang 5. Yang pertama, menjaga atau hifdzuddin. Yang kedua, hifdzu an-nafs, kemudian hifdzul mal, kemudian hifdzun nasab. Yang kita tengok ni semua kita faham, tapi cuba kita terjemahkan dalam bentuk aplikasi praktikal kita pada kehidupan semasa. Let's say hifdzu an-nafs. Kalau kita sebut hifdzuddin nanti panjang pula perbahasannya. Hifdzuddin ke hifdzu adyan ke, itu jadi isu macam-macam. Hifdzu kita ambil yang lain, hifdzun nafs. Hifdzun nafs apa maksud dia? Kalau ditanya hifdzun nafs apa? Menjaga nyawa. Kita terjemah menjaga nyawa. Kemudian kalau kita tengok, dan saya sendiri bila mana buka kitab-kitab maqasid syariah, memang kita akan tengok kebanyakan, banyak daripada kitab-kitab maqasid syariah yang membahaskan maqasid, bila disentuh bab hifdzun nafs, dia akan sentuh tentang menjaga nyawa. Kemudian dia akan sebut tentang hukum qisas. Betul tak? Oh, hukum balas bunuh. Ini kalau kita bunuh, kita kena buat qisas, sebab qisas ini dituntut supaya kita menjaga nyawa. Lepas tu kalau kita tengok hifdzul mal, menjaga harta. Kita tengok perbahasan kitab-kitab maqasid, dia akan sentuh tentang aspek curi. Dia akan sentuh tentang hukum hudud. Hukum memotong tangan ni adalah untuk nak menjaga harta manusia. Begitu juga kalau kita tengok dalam, kita kata maksad yang lain. Yang kita lupa ialah bagaimana kita nak memahami kelima-lima daruriyat ni, kelima-lima elemen maqasid utama ini dalam konteks kita pada hari ini. Hifdzun nafs, bila kita kata tentang nyawa, adakah sesuai kita hanya terjemahkan menjaga nyawa semata-mata? Saya rasa tak. Yang lebih utama sepatutnya dia menjaga kehidupan. Sebab nyawa ini hanya salah satu daripada elemen kehidupan. Tetapi kehidupan manusia ini bukan hanya sekadar nyawa. Bila nyawa kita hilang, dah tak rasa dah kehidupan dunia ni. Tetapi kehidupan yang kita nak, iaitu kehidupan yang merangkumi kualiti hidup, yang merangkumi tentang pekerjaan. Kualiti hidup ni antaranya macam mana nak dapatkan rumah yang baik pada masyarakat, rumah yang selesa. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ahmad, 4 nikmat yang mana bagi seseorang tu kalau ada 4 nikmat ni, insya-Allah dia ada nikmat dalam hidup dia. Yang pertamanya, rumah yang luas.
kemudian isteri ataupun pasangan yang saleh atau salihah, kenderaan yang selesa, jiran yang baik. Keempat ni adalah kualiti hidup kita. Kalau kita ada rumah yang baik, macam mana kita nak membantu masyarakat memiliki rumah yang baik? Sebab itu salah satu daripada maksud agama. Tetapi kalau kita hanya bincang nyawa je, pembincangan tu dia tak akan menyentuh banyak aspek. Kita hanya akan fikir tentang hukum gantung, hukum ini. Apa yang kita boleh buat supaya nyawa manusia tu tak tercabut? Yang tu. Tetapi kita tidak melihat dari sudut kualiti kehidupan yang utama, yang manusia nak hidup ni dekat dunia ni. Peluang pekerjaan, itu kualiti. Kalau manusia hidup dalam keadaan tak ada kerja, rumah yang daif, kereta yang daif, adakah itu satu bentuk kehidupan yang diinginkan oleh agama buat umat dia? Tak. Sebab itu dalam Islam ada konsep ta'awun, sedekah, zakat. Sebab dia nak membantu kualiti hidup manusia. Tetapi kalau kita hanya bincang satu sudut nyawa je, maka kecillah skop maqasidus syariah kita. Hifzul mal yang dibincangkan kebanyakannya tentang curi, potong tangan, hudud. Tetapi kita tak melihat konteks moden kita pada hari ini yang lebih besar daripada curi, umpamanya rasuah. Yang ini jarang dibicarakan dalam kitab-kitab maqasidus syariah. Curi ni, orang curi sembunyi-sembunyi, tetapi rasuah ni orang tak nampak. Rasuah ini benda yang kita ambil harta orang lain lah, yang dengan cara yang Allah larang. Dan ini yang berleluasa pada zaman kita. Sepatutnya inilah yang kita bicarakan. Bukan hanya sekadar kita bicara nak menjamin harta manusia. Islam mensyariatkan potong tangan. Betul, itu salah satu. Tetapi kalau kita hanya bincangkan aspek hukuman semata-mata dalam maqasidus syariah, dalam agama, kita akan tengok Islam ini begitu sempit dan kecil. Yang mana aspek hukuman dalam Islam ni adalah satu juzuk kecil dalam agama. Yang mana dalam agama ini dia menuntut untuk nak kita berbicara bagaimana solusinya, bagaimana kita nak membina kehidupan umat itu lebih besar daripada kita hanya bercakap tentang isu menjaga ataupun isu menghukum semata-mata. Bila dibincangkan tentang hifzul aql, memelihara akal, kita akan dengar biasanya akan cerita tentang Islam mengharamkan arak kerana arak itu boleh menghilangkan akal kita. Tetapi kenapa kita tak bicarakan dari sudut ini satu perkara yang lebih luas? Nak memelihara akal manusia hanya sekadar arak? Kalau kita hanya bincangkan arak seolah-olah umat Islam ni semua minum arak, maka begitu kecilnya skop maqasid kita. Sedangkan menjaga akal manusia ni lebih besar daripada itu. Macam mana kita nak membina masyarakat yang berfikiran kreatif dan inovatif? Macam mana kita nak membantu menggerakkan masyarakat kita ini untuk mencapai tahap pendidikan yang tinggi? Itu antara hifzul aql. Kita nak bagi manusia ini ada pendidikan, bukan hanya tersekat, tak mampu untuk nak pergi sekolah. Kita fikirkan langkah-langkah yang boleh membantu masyarakat untuk nak meraihkan pendidikan ini, meraihkan aktiviti. Let's say kita kata bagi perlepasan cukai bagi orang yang berpendidikan. Sekarang ni ada, tetapi kita kata maybe lah kalau kata boleh buat something yang lebih besar. Macam mana maksud dia kat situ? Kat situlah perlu letak balance. Seorang mujtahid, seorang yang meneliti dalam bab ni, dia kena daqiq. Sebab kita nak bicarakan tentang Islam yang lebih luas, bukan hanya satu benda sudut yang kecil. Kalau perlu, mungkin kulliyatul khams itu, benda yang kita sebut sebagai maksud yang utama 5 yang kita belajar tu, mungkin kita boleh tambah. Bukan hanya fix pada 5 ini. Kerana 5 ini adalah apa yang disebut oleh para ulama dulu pada zaman mereka. Yang mana kita tak nafi semua ni benda yang penting. Tetapi mungkin kita boleh tambah antaranya elemen hifzul al-alam, hifzul ard. Agama ini juga antara maksud dia itu nak menjaga alam sekitar. Hari ini masyarakat di luar sana champion
dalam menjaga alam sekitar. Kita sepatutnya ini yang padahal kita tahu dalam agama, dalam hadis, dalam Quran dah bicara tentang isu-isu kerosakan alam ini banyak, tetapi kita abaikan. Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terzahirnya kerosakan di daratan dan di lautan kerana tangan-tangan perbuatan manusia itu. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah bagi balasan pada orang ni kerosakan bumi yang kita sendiri penyebabnya, supaya satu hari nanti kita boleh kembali insaf, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini barangkali boleh menjadi satu maksud utama lagi dalam agama, tetapi yang ini kita tak sentuh. Padahal ini satu maksud yang penting pada zaman ini. Sebab itu maqasidus syariah masih lagi boleh sesuatu benda yang kita kena keluar daripada kerangka kitab-kitab semata-mata, tetapi macam mana kita nak apply dalam keadaan struktur masyarakat kita pada hari ini. Kita tahu dalil adalah main, tetapi ada dalam keadaan yang mana sometimes maqasidus syariah ni seolah-olah dia macam overrule. Dia ada keutamaan dia. Bukan nak menyahkan nas tu, tidak, tetapi kita lihat macam mana yang dibuat oleh Umar radhiyallahu an, yang mana sebahagian daripada kita tahu tentang beberapa ijtihad daripada Umar yang agak kontroversial. Umar radhiyallahu an, bila mana dia satu masa tu dia tak bagi, dia tegah daripada hukuman potong tangan, bukan kerana dia mahu menolak. Allah Azza wa Jalla sebut was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah suruh potong tangan, tak, dia tidak mahu melawan Quran, tetapi dia melihat konteks masa dia. Masa tu dalam keadaan masyarakat tengah berperang, masa tu masyarakat tengah diuji dengan kefakiran, dalam keadaan yang havoc macam tu, maka Umar melihat tak cukup syarat untuk nak applykan hukum potong tangan. Sebab salah satu daripada syarat untuk nak applykan hukum potong tangan, intifa' syubhah, mesti kena bebas daripada sebarang syubhah. Ada sedikit je keraguan, tak boleh potong tangan. Jadi Umar melihat demikian, bukan dia menolak syariat, tetapi dia melihat syarat masih belum cukup. Begitu juga masa Umar tidak applykan hukum memberi harta rampasan perang pada orang muallaf. Padahal orang muallaf ini bahagian dia ada disebut dalam Quran. Nabi SAW bagi harta-harta rampasan perang bagi orang muallaf. Tetapi Umar ada satu sudut dia tak bagi. Sebab sedekah. Sebab apa? Zakat. Dia tak bagi zakat ni kepada golongan muallaf. Why? Bukan kerana dia menolak Al-Quran, tetapi kerana dia melihat muallaf yang dimaksudkan dalam Al-Quran, yang diamalkan oleh hadis Nabi itu tak ada pada zaman dia. Pada zaman Nabi, Nabi bagi pada muallaf supaya ni orang yang berpengaruh pada zaman dia. Kalau dibagi dia masuk Islam, dia jinak pada Islam, lunak pada Islam, ramai lagi orang akan follow. Tetapi pada zaman Umar tak melihat benda itu wujud. Ramai dah orang masuk Islam. Tak ada aspek nak jinakkan someone, membuatkan orang lain masuk Islam. Dia tak melihat ada. Samalah kira kata macam zaman kita. Zaman kita, sebahagian tempat melihat asnaf ataupun bahagian riqab tu tak ada. Sebab zaman sekarang ni orang tak nampak lah orang macam kira kata macam hamba. Walaupun sesebahagian badan-badan negeri dia cuba untuk nak olah riqab ni masuk sinf lain, bukan hanya sekadar hamba yang kita maksudkan. Sebab hamba zaman sekarang dah tak ada, tetapi dia boleh masuk konsep perhambaan yang lain. Tapi ada sebahagian tempat dia melihat asnaf ni dah tak ada, riqab ni dah tak ada, so kita tak bagilah pada sinf ni. Macam tu juga Umar. Jadi Umar tidak menolak nas, dia tidak menolak syariat, tetapi dia meneliti satu-satu maksud di sebalik satu-satu pensyariatan. Begitu juga kalau orang yang mengabaikan maksud ataupun maqasidus syariah, dia akan menyebabkan agama ini dilihat tidak ma'qulatul ma'na, iaitu tak nampak hikmah di sebalik pensyariatan tersebut. Sedangkan hikmah ini wujud dalam banyak amal ibadah.
Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menegah daripada sikap-sikap buruk, boleh mencegah daripada kemungkaran, melainkan jika kita abaikan konsep salat yang diinginkan oleh Islam. Sebab bila mana kita salat, aspek disiplin tu Allah tetap terapkan pada kita. Kita jaga salat 5 waktu, kita tunaikan salat mengikut apa yang Allah Azza wa Jalla suruh pada kita. Sepatutnya menjadikan kita orang yang berdisiplin. Dan kalau kita boleh menjaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah kita boleh menjaga hubungan kita dengan pihak-pihak yang lain. Zakat, orang yang bagi zakat sepatutnya Allah sebut khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Yang mana zakat ini boleh menyucikan hati kita, boleh menyucikan diri kita, boleh menyucikan harta kita. Sepatutnya, kerana apa boleh menyucikan? Orang yang membayar zakat adalah orang yang mengeluarkan harta tu daripada diri kita sendiri. Orang yang tak nak tambah sangat harta dia ni. Manusia ni bila tamak, itu yang susah nak keluar zakat. Tetapi manusia yang boleh senang keluar zakat, yang senang keluar sedekah, Allah akan bersihkan harta dia. Bila kita tak ada perasaan tamak, potensial untuk nak kita terjebak dalam benda-benda bisnes-bisnes yang haram itu kurang. Sebab kita tak nak harta yang bertimbun-timbun sangat. Orang yang tamak ni dia akan buat apa sahaja walaupun cara harta yang didapatkan itu haram. Bila Allah sebut lagi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah syariatkan kefarduan puasa ini kepada kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi hari ini ramai daripada kita puasa tak menambah ketakwaan kita, kerana kita mengabaikan puasa yang Allah Azza wa Jalla tuntut pada kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata nista ketika mana dia berpuasa, Allah tak perlukan pada puasa dia. Orang hari ni puasa, apa yang Nabi suruh kita puasa mulut, puasa maksiat, semuanya kita tak buat. Kita hanya sekadar lapar dan dahaga, maka maksud daripada puasa tersebut tak mampu kita capai. Yang ini perkara-perkara yang perlu kita teliti. Sebab dalam agama ini kita akan nak menentukan satu-satu maslahah selain daripada nas, iaitu kita kena tengok data masyarakat juga. Apa yang memberi maslahat kepada satu-satu masyarakat tersebut. Seperti Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam pernah ditanya satu ketika, seorang lelaki ditanya ke Ibn Taymiyah, dia kata, aku ada sebidang tanah. Sebidang tanah, apa yang patut aku buat dengan sebidang tanah ni? Sebab di Syria dulu tak ada, masa tu masih lagi tak ada perindustrian, yang ada banyak pertanian. Jadi Ibn Taymiyah rahimahullah bagi dia satu advice. Kalau kamu nak murabahah, nak keuntungan, kamu boleh usahakannya sama ada dengan konsep musaqah, muzara'ah, mugharasah. Yang konsep ikuti tanah lah dalam pertanian. Tetapi kalau kamu nak pendapatan tetap, maka kamu boleh sewakan tanah kamu. So kamu akan dapat pendapatan sewa tu sebagai pendapatan tetap. Kemudian Ibn Taymiyah rahimahullah, dia bagi satu cadangan yang agak kontroversial pada waktu itu, iaitu dia campurkan, dia kata, kalau aku sebidang tanah ni, apa yang aku buat, aku akan buat 2 kontrak. Satu, kita akan dapat upah daripada usaha tu, dan satu lagi kita boleh dapat keuntungan musyarakah kita dengan pihak yang lain. Jadi masa tu Ibn Taymiyah rahimahullah, dia melihat satu benda yang memberi maslahat pada keadaan dan tempat dia. Dia berani untuk nak memberikan satu ijtihad dia dengan melihat keadaan maslahat yang baik, yang dilihat tak adalah pecanggahan dari sudut agama. Yang mana hari ini kalau kita tengok rata-rata golongan yang bermain dengan maqasidus syariah, dia suka akan mainkan lafaz. Dia akan suka akan mainkan, kita kata, kaedah-kaedah dalam agama. Sebagai contoh, kalau kita tengok, antaranya dia kata, ada kaedah dalam agama kata, ainama wajadtal maslahah fathamma syar'ullah. Di mana kamu melihat adanya maslahat, di situlah agama Allah. Menyebabkan dia buat semua benda yang dirasakan ada maslahat, dia buat. Dia tak kira ini haram ke, ini halal ke, dia jalannya.
Sedangkan satu-satu kaedah dalam agama itu tak boleh dipukalkan. Even dalam kaedah yang disebutkan ni, bukan boleh kita laksanakan pada semua tempat. Ada maslahat, okey kita buat. Oh okey, maslahat dia pada zaman ini kita kena buat riba, jadi kita halalkan riba. Tak boleh. Tetapi maslahat yang disebut di dalam kaedah ini, Syatibi yang sebut kaedah ni, iaitu diapplykan pada satu lapangan yang dinamakan sebagai maslahah mursalah, di mana maslahah mursalah ni satu benda yang tak jelas adanya dalil, tak jelas adanya dalil yang qat'i, yang muhkam, dan tak ada satu kaedah yang fix di dalam perkara tersebut. Yang ini kita boleh applykan benda ni. Tetapi yang lebih tepat, di mana adanya syariat Allah, di situlah adanya maslahat. Bukannya di mana adanya maslahat, di situ ada syariat Allah. Ini tak betul secara 100%. Betul secara juz'i, secara sebahagian. So mereka ni akan bermain dengan lafaz-lafaz dalam agama ini. Konsep-konsep, kaedah-kaedah yang telah disebut oleh ulama-ulama usul ni, dia akan main. Dia kata, bila macam tadi kita sebut maslahah mursalah, dia akan kata apa-apa je benda yang baik, asalkan baik kita buat. Asal benda baik kita buat. Sebab dia kata tak ada dalil, tak ada yang menegah, tak ada yang suruh, kita boleh buat. Tapi kita lupa bila ulama bicara tentang maslahah mursalah, kat sana ada dalil umum. Seperti contoh, bila kerajaan wajibkan untuk kita patuhi lampu isyarat merah, kita kena patuhi. Dia kata tak ada pun dalam Quran Sunnah suruh berhenti kalau lampu merah, langgar je lah kan? Tetapi dia tidak melihat dari sudut dalil kulli tentang ketaatan kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan mentaati undang-undang jalan sebagai contoh boleh memelihara nyawa kita, boleh menjaga harta kita dari sudut kuranglah aksiden. Kalau aksiden kan banyak duit hilang pula. Dan boleh menjaga hubungan kita dengan manusia yang lain. Kalau aksiden nanti bergaduh biasanya. Tak ada orang aksiden disenyum, maafi muskilah, khalas, alhamdulillah. Tak ada, semua akan sumpah seranah punya. Jadi ini dalil umum. Jadi maslahah mursalah walaupun tak ada dalil yang jelas dalam bab tersebut, maka diapplykan kerana di sana ada satu dalil-dalil yang umum. Jadi inilah yang kita tengok yang berlaku dalam perbincangan maqasidus syariah, yang mana ada sedikit ataupun sebahagiannya berlaku salah faham, dan salah faham ni ada yang disengajakan. Golongan-golongan liberal, yang mereka-mereka yang memang banyak menolak syariat Allah ni semata-mata kepala dia kata baik, benda ni baik, benda baik. Ini yang bertepatan, Islam suruh macam ni, Islam tak suruh macam ni. Dia bermain dengan konsep hukukul insan, tentang konsep hurriyah, kebebasan. Islam dah bincangkan tentang konsep kebebasan lama dah. Tapi dia kata, tak, Islam masih lagi tidak membebaskan. Dia tak faham antara taklif. Sampaikan tak ada, kira kata macam ada orang tikam. Dia kata kenapa Islam tak bebaskan hamba? Maksudnya dia kata kenapa dalam Islam dia tidak mengharamkan penghambaan? Kan? Sedangkan zaman sekarang ni dah tak perlu dah hamba. Dah tak ada, semua tempat dah mengharamkan hamba. Jadi dia memandang bahawa Islam itu menghalalkan penghambaan, dan Islam menggalakkan penghambaan, Islam menggalakkan menzalimi sesama manusia. Ini mencabul hak-hak manusia. Jadi mereka mula attack Islam dalam bab ni. Mereka tak faham kenapa masih lagi Islam tidak mengharamkan secara total, padahal Islam menggalakkan pembebasan hamba yang begitu banyak. Berapa banyak kafarah-kafarah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang mana disebut untuk nak kita bebaskan hamba. Bahkan Islam datang di kala perhambaan masa tu begitu dahsyat. Zaman yang orang miskin pun ada hamba. Sebab itu adalah zaman berlakunya peperangan. Sebab hamba ini didapat daripada peperangan. Peperangan berlaku banyak masa tu. Jadi hamba itu masa tu tak boleh nak di stop dengan tradisi yang ada masa tu. Tetapi manusia pada zaman tu memandang hina pada hamba. Mereka tidak bergaul dengan hamba. Mereka membebankan hamba dengan tugasan yang boleh buatkan dia orang ni mati. Tetapi Islam datang bawa satu konsep hamba tanpa mahu mencabar dulu.
tradisi amalan yang telah satu dunia masa tu amalkan. Masa tu Islam datang bagi tahu, man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Siapa yang tak mampu nak berkahwin dengan wanita-wanita yang bebas, maka kahwinlah dengan budak-budak, iaitu maksudnya hamba. Allah guna perkataan fatayat, satu kalimah yang sangat lembut, yang sangat hormat pada golongan hamba. Tiba-tiba Islam mengharuskan kita mengkahwini hamba. Itu satu benda besar. Benda bagi dia, tak logik, benda ni hina. Macam mana kita boleh kahwin dengan hamba? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Allah kata kalau ada dia nak buat deal dengan kamu untuk nak bebaskan diri, deal. Islam galakkan untuk nak membebaskan hamba sebanyak yang mungkin. Sebab tu Ibnu Umar radhiyallahu an, dia ada juga banyak hamba, tetapi dia akan bebaskan mana-mana hamba dia yang ditengok soleh. Dibebaskan. Jadi sebahagian daripada hamba dia sometimes pura-pura baik lah, pura-pura datang masjid, datang beribadah, nak dibebaskan lah. Tetapi masih lagi ditinggalkan syariat ini kerana Islam nak kekal sebagai agama yang relevan. Sebab manusia tak akan berhenti berperang. Satu hari nanti akan berlaku peperangan, dan peperangan akan sentiasa berlaku sampai ke akhir zaman. Akan berlaku perang yang besar. Masa itu bagaimana kita nak berinteraksi dengan tawanan-tawanan perang? Seperti di barat, yang kita tengok barat yang dok jadi champion, dok pertikaikan Islam dalam bab-bab hamba, tapi macam mana mereka berinteraksi dengan hamba? Dizalimi, diseksa, dibunuh dengan kejam. Tetapi Islam datang bagi tahu macam mana kita nak deal bila mana sampai perkara itu. Ketika zaman Islam, tawanan-tawanan perang tak dizalimi, bahkan dibiarkan bebas. Selepas perang Badar, tawanan-tawanan perang tersebut diajar baca kepada anak-anak Madinah, diselia, diberi makan dengan baik, diberi layanan yang baik. Nak tunjuk kerelevanan Islam jika benda tersebut wujud. Sebab Islam adalah agama yang relevan. Islam adalah agama yang alami, yang global. Islam adalah agama yang syumul, yang meliputi semua benda. Ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, kami mengutuskan Rasulullah ini kepada manusia kesemuanya. Islam tidak meninggalkan sesuatu pun melainkan padanya ada pedoman. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah bagi tahu kami turunkan Al-Quran ini sebagai penjelas kepada semua perkara. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tak tinggalkan satu apa pun melainkan ada panduannya. Tak di Quran telah diperjelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kepentingan maqasidus syariah yang perlu kita hayati supaya mampu menonjolkan bahawa Islam ini adalah agama yang real, agama yang relevan dan sesuai. Tetapi perlu berada di pertengahan, sederhana, yang perlu kita meraihkan nas-nas, dan pada masa yang sama kita perlu meraihkan maslahah, meraihkan realiti kehidupan dan tuntutan kehidupan semasa. Saya rasa sekadar itulah dulu untuk perkongsian pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin semua yang hadir. Jangan disalah faham apa yang telah kita bincangkan tentang salah faham maqasid ini, kerana apa yang kita bincangkan itu juga berkaitan dengan salah faham. Of course dia ada sedikit kritikal dan teknikal sikit dalam isu ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Kamil bin Jamilin. Nak buka soalan ke tu? Ada nak tanya soalan tak? Tengok dari segi maslahat dia. Maslahat. Kalau tengok maslahat ramai dah lapar, maka boleh pergi makan. Ada soalan, kita buka ruang untuk satu dua soalan. Nampaknya ramai yang lapar ni. Jadi saya dengan ini kita menamatkan kuliah kita pada petang ni, pada tengah hari ni, insya-Allah kita akan sambung selepas zuhur nanti.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada satu soalan tadi akhir kita tunjuk, tapi soalan tu kelakar sikit. Tapi mungkin tak pastilah ada maslahat dia tak untuk kita jawab. Soalan dia daripada online. Dia kata sibuk kita cerita pasal maqasidus syariah tapi tak pakai kopiah. Yang ini tak berkaitan dengan maqasid. Ini berkaitan dengan pemahaman kita tentang isu sunnah sesuatu perkara itu ataupun tak. Yang ini kita kena faham. Saya jawab ringkas, iaitu perbuatan Nabi SAW ada yang ada yang jelas. Disebut af'alus sarihah. Dalam kategori af'alus sarihah ni ada banyak lagi kira kata kategori perbuatan Nabi SAW. Antaranya ada yang disebut sebagai af'al jibiliyah, perbuatan yang semula jadi, datang kerana Nabi tabiat dia sebagai seorang manusia. Allah sebut qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, aku juga adalah manusia seumpama kamu. Jadi manusia, Nabi SAW dilahirkan sebagai manusia. Sebagai manusia Nabi kena makan, sebagai manusia Nabi kena pakai. Jadi Nabi akan makan sebagai manusia. Jadi preference Nabi SAW, makanan yang Nabi makan itu bukan kita nak bagi tahu dia adalah sebahagian daripada sunnah yang disyariatkan, tetapi ia adalah satu yang Nabi nak makan sebagai manusia. Selagi mana dekat sana tak ada satu fadilat tertentu, tak ada arahan galakan daripada Nabi SAW, yang ini kita tak namakan sebagai sunnah. Bila Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, Nabi SAW kana yuhibbul hulwal barid, Nabi suka benda-benda yang manis dan benda-benda yang sejuk. Jadi kita tak sebut makan yang sejuk itu sunnah, kita tak sebut makanan yang manis itu sunnah. Sebab kalau kita kata makanan yang manis itu sunnah, kita semua kencing manis. Makanan sunnah, bubuh gula banyak, Nabi suka makan manis. Ini salah faham. Nabi suka sebagai manusia, semua orang suka makan manis. Tak ada siapa yang tak suka makan manis, kecuali orang-orang yang nak diet ni, itu pun terpaksa. Dia tak nak makan manis-manis. Nabi SAW, ini bentuk yang Nabi tak ada choice. Sebab dia tabiat manusia, dia suka. Nabi bila mana dia tak suka makan dhab. Adakah makan dhab biawak padang pasir itu makruh? Tak. Ketika Nabi dihidangkan sahabat dia Khalid bin Walid, Khalid bin Walid hidangkan, Nabi kata aku tak nak makan. Khalid begitu, adakah haram ya Rasulullah? Nabi kata tak, tapi sebab inna la ajidu fi ardi qaumi, kerana aku tidak mendapatinya di kampung aku, di tempat aku tak biasa makan benda ni. So Nabi jijik sikit nak makan, dia tak makan. Macam kita lah, kita kadang-kadang kita suka makan harum manis, tapi semua orang suka makan harum manis. Ada orang tak suka makan sambal belacan, ada orang suka makan sambal belacan, ada orang suka makan budu, ada orang tak suka makan budu, ada orang suka makan itu makan ini. Semua orang suka makan nasi kandar? Tak juga, tak semua orang. Jadi itu preference manusia yang tak ada option dekat situ, kecenderungan kita. Tetapi ada juga dalam kategori jibiliyah, semula jadi, yang ada option. Sebagai contoh, Nabi SAW memilih nak buat rumah dia daripada tanah liat. Nabi SAW boleh buat, nak buat rumah dia daripada pokok kurma boleh, tapi Nabi buat daripada tanah liat. Adakah hari ini kita tidak sunnah kerana membina masjid dan rumah-rumah kita daripada tiang batu bata ini semua? Pada zaman Nabi dia buat tiang ni semua daripada pokok kurma. Perkampungan sunnah yang tidak sunnah. Sebab ke masjid dia pun sendiri tak sunnah lah. Itu salah faham. Nabi SAW memilih untuk berkahwin dengan Khadijah, wanita daripada Quraisy. Jadi hari ini kita tak sunnah sebab kita berkahwin dengan gadis Melayu. Nabi boleh nak kahwin, nak pergi, kalau nak kahwin dengan perempuan Cina, tapi kena pergilah, kena musafir. Tapi Nabi pilih untuk berkahwin dengan orang yang berada, wanita Arab yang berada di sekitarnya. Nabi pernah berkahwin dengan Safiyah daripada kabilah Yahudi. Hari ini kita tak cukup sunnah selagi kita tak kahwin seorang orang Yahudi. Itu jadi masalah. Nanti jadi alasan bagi lelaki-lelaki yang lain, selagi aku tak berkahwin dengan orang Arab, aku masih nak berpoligami sebab itu sunnah. Itu salah faham lagi. Itu kita kena faham betul-betul tentang erti sunnah. Sama juga macam tadi, mungkin kita dah dengar daripada kuliah Al-Fadhil Dr. Ruzaimi tentang makan pakai 3 jari. Adakah sunnah tu mesti kena makan 3 jari? Tak. Kerana kita nak tengok maksud daripada itu, adat lah, itu dah masuk kategori adat, iaitu kerana urf pada zaman Nabi, orang yang makan pakai 3 jari, makan pakai kurma, itu dilihat lebih beradab. Lebih beradab. Kalau orang pakai 5 jari tu nampak haluba. Tapi kalau kita apply makan nasi pakai 3 jari, dia urf kita akan melihat orang tu tak cerdik.
Sebab makan nasi pakai 3 jari sikit je, kita dah habis dah boleh tambah lagi. Jadi ini ada yang berbentuk sunnah perbuatan Nabi yang tidak dituntut agama, tetapi dia adalah berbentuk adat pula. Adat. Nabi SAW lahir daripada kalangan bangsa Arab. Jadi macam mana Nabi lahir kalangan bangsa Arab? Nabi akan berpakai pakaian macam orang Arab. Jadi kalau kita tengok pada zaman Nabi, Abu Jahal pun pakai serban, Abu Lahab pun pakai serban, Umayyah bin Khalaf pun pakai serban, semua musuh-musuh Nabi pakai yang sama. Sebab itu masyarakat Arab pada masa tersebut. Jadi apa sunnah dalam berpakaian? Pakai serban. Nabi tengok macam-macam. Bila kita tengok hadis-hadis Nabi, macam-macam pakaian Nabi pakai. Nabi pernah pakai pakaian yang tangan dia besar, pernah pakai pakaian tangan dia kecil, ada yang pernah pakai macam jubah, ada yang pernah pakai macam baju separuh di bawah kain. Macam-macam bentuk. Ada sahabat hadiah kat Nabi baju ini, baju daripada Yaman, baju daripada ni. Nabi pakai semua. Jadi kat situ mana sunnah kita nak faham? Adakah dengan kain-kain khas yang Nabi SAW pakai? Tak. Tetapi yang sunnah, sebab tu kita melihat dari segi nas ni kita tengok luas. Apa maksud daripada berpakaian? Hikmah daripada berpakaian itu sendiri, iaitu Nabi dah sebut dalam hadis yang lain. Pertama, nak tutup aurat. Tutup aurat itu adalah sunnah Nabi. Yang kedua, pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah, pakaian yang melampau, over lah. Pakaian tu halal, tutup aurat, tetapi tak sunnah. Sebab apa? Sebab di pakaian syuhrah yang menarik perhatian orang ramai. Saya bagi satu contoh. Kita kat sini semua orang Melayu. Normally kita akan pakai t-shirt, pakai baju Melayu, itu pakaian biasa kita. Tiba-tiba kita datang sini pakai baju Melayu kahwin zaman dulu, dengan pakai tanjak, pakai bawa keris, pakai yang berkilau-kilau tu. Pakaian tu secara zatihi tak salah, sebab pakaian tersebut menutup aurat, apa salahnya? Tetapi tak sunnah, sebab Nabi tegah membuatkan orang asyik tertoleh tengok dia, menyebabkan boleh timbul perasaan riak. Mungkin pakaian dia tu over, boleh membuatkan orang-orang yang tak mampu nak pakai macam dia tu rasa sedih. Oh, dia ni boleh pakai lawa-lawa, aku ni baju pun koyak-koyak. Ada hikmah dia Nabi SAW. Sebab tu sunnah, sebut Ibn Taymiyah rahimahullah, sunnah dalam berpakaian iaitu kita memakai pakaian yang mudah dan biasa dalam masyarakat kita. Sebab Islam itu bukan diturunkan untuk satu bangsa, tetapi Islam itu diturunkan untuk manusia keseluruhannya, meraihkan perbezaan manusia, meraihkan perbezaan bangsa. Jadi ini perbuatan yang kita kategorikan sebagai adat. Ada juga perbuatan Nabi SAW daripada jenis yang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok, Nabi SAW pernah mengembala kambing sebelum baginda menjadi Rasul. Tiba-tiba hari ini kita kata mengembala kambing sunnah, lembu tak sunnah, itik tak sunnah. Jangan bela kambing, jangan bela lembu. Itu bukan sunnah Nabi. Kalau nak bela kambing, akibatnya apa? Semua orang nak bela kambing. Kita nak makan daging lembu pun dah tak dapat, nak makan daging ayam pun dah tak ada, sebab tak sunnah. Ini satu kefahaman yang salah. Ini benda duniawi, yang mana benda yang Nabi tak tuntut pun untuk nak kita suruh meniaga kambing ke, nak meniaga itu ke, Nabi tak tuntut. Tapi Nabi buat kerana Nabi hidup di tempat yang memang orang bela kambing. Memang tempat di Arab popular makan kambing lagi daripada ayam. Masa zaman tu mungkin ayam tak berapa dengar lagi kot, ada ayam. Jadi benda-benda berbentuk duniawi ini Nabi memberikan keluasan kepada kita untuk nak kita berfikir. Sebab tu Nabi tak pernah cakap kita sunnah untuk naik unta. Hari ni kita pergi masjid semua naik kereta, naik motor, tak sunnah lah tu. Tak. Itu benda-benda duniawi. Nabi tak tuntut pun kita asyik naik unta. Nabi buat sebab Nabi hidup di zaman, di tempat yang memang masyarakat dia naik unta. Bila Allah Azza wa Jalla sebut wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah. Allah Azza wa Jalla bagi tahu, sediakanlah kelengkapan yang cukup daripada kuda-kuda tambatan kamu, kuda-kuda perang kamu yang akan menakutkan musuh Allah. Kalau kita faham ini, kita musuh hari ini dah tak takut, musuh akan gelak. Kalau pihak ATM kita hari ini tak semua beli kuda je, macam mana nak menakutkan musuh Allah? Diorang dah ada jet fighter, diorang dah ada kereta kebal paling canggih kat dunia, diorang dah ada kapal selam, kita masih pegang
kuda, mesti kuda. Mesti kuda. Sebab zaman Nabi perang naik kuda. Nabi naik kuda. Dalam Quran Allah sebut kuda. Kita tak melihat apa yang Allah mahu tahqiq, maksud di dalam ayat tersebut. Allah nak kita menyediakan. Kuda itu hanya satu metafora, satu kiasan yang diambil menggambarkan yang terbaik, kenderaan yang paling baik pada zaman itu. Pada zaman Nabi kuda perang lah. Pada zaman kita bukan kuda lagi. Pada zaman kita kereta kebal, mungkin jet fighter yang paling advance. Jadi kemudian kita kata kita hari ini tak sunnah. Jadi kita kena faham betul-betul dalam bab yang membabitkan perbuatan Nabi SAW, tak semuanya benda yang disyariatkan. Ada perkara-perkara yang kategori dia banyak yang perlu kita pelajari. Dan tapi apa pun, siapa yang memakainya kerana hendakkan pahala, kerana mau kata aku nak cuba pakai macam Nabi SAW, maka insya-Allah dia akan dapat pahala daripada niat dia. Kerana dia nak cuba walaupun benda itu tidak dituntut. Sebab itu Nabi SAW, orang tanya, Nabi SAW sunnah dia rambut macam mana? Panjang ke pendek ke botak? Tak ada yang sunnah dalam benda tu. Yang penting sunnah dia kemas. Sebab Nabi SAW pernah sahabat menukilkan rambut dia botak. Oh, of course masa Nabi pergi umrah, Nabi cukur lah. Tetapi ada hadis yang dinukilkan Nabi SAW, rambut dia sampai ke telinga. Ada yang sampai ke bahu. Ikut zaman lah. Nabi biar dia tengok pada tempat. Jadi, macam mana pula ni? Ni tak sunnah, ni tak sunnah. Tak, Nabi biarkan. Apa yang sesuai. Kalau di tempat negara-negara sejuk, perlukan untuk rambut panjang, itu terpulang pada tempat masing-masing. Nabi tak ada suruh pun. Kamu kena ini, kamu kena buat fashion ini. Apa yang Nabi SAW kata, rahimallah al-muhalliqin pada haji. Allah merahmati orang yang bercukur, itu je. Pada itu pun bercukur untuk ibadah haji, untuk bertahallul, bukan kerana kita tuntut botak itu sentiasa. Botak itu sunnah. Yang ini perlu kita faham betul-betul daripada sunnah Nabi SAW. Barulah kita boleh beza apa yang sunnah, apa yang bukan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Laki kahwin dengan perempuan. Ya. Cuma Nak panggil suami isteri tu macam mana tu? siapa suami, siapa isteri, siapa yang nak ijab, siapa yang nak kabul, siapa yang nak cakap aku lah, itu ada masalah juga tu. So kena tengok lah. Takkanlah perempuan yang mengkabulkan. Okey, yang kedua ni, adakah dikira memudahkan Islam? Contohnya seorang pelajar universiti solat jamak qasar sepanjang berada di universiti walaupun berbulan-bulan. Maksudnya ni, okey. Boleh faham? Okey, dalam bab tu tengok, sebab bab jamak qasar ni adalah satu benda yang memang dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Nabi SAW, bila bermusafir, Nabi SAW akan qasr salah. Cuma dalam isu ni dia membabitkan salah satu daripada hukum hakam fiqh sahaja, iaitu dari sudut dia memilih bila dia berada di universiti, dia nak buat jamak qasar sentiasa. Ini kita khawatir bukan kerana rukhsah yang Allah Azza wa Jal tuntut pada kita. Allah Azza wa Jal suka, dalam hadis Ibn Umar, Nabi kata Allah suka kita ambil rukhsah dia, sebagaimana kita buat azaim ni, iaitu benda yang tak rukhsah masa kita tak musafir ni lah. Tetapi kita khawatir dia tersalah definisi. Bila mana dia duduk universiti, adakah dia masih musafir lagi ataupun tak? Ini kita tak nafi dalam hukum hakam musafir ni, dia perbahasan dia banyak, rumit. Tetapi saya melihat tak. Disebabkan kenapa, apa ta'rif, definisi mukim itu? Orang yang bermukim ialah orang yang dah ada satu tempat rumah dia, tempat dia duduk dengan selesa. Rumah dia lah yang dia dah memang itu tempat dia. Macam dalam kes-kes universiti, dah diberi asrama ataupun dia duduk rumah sewa ke, yang mana itu tempat dia, yang dia dah fix, dia tempat situlah tempat dia duduk. Dia dah letak ada katil dia, ada lemari dia, baju dia semua duduk situ. Maka dia dah dianggap sebagai bermukim. Berbeza kalau kita pergi ke hotel. Sebab kita pergi ke hotel ni semua bukannya kita, itu bukan katil kita pun. Kita hanya menumpang. Kita hanya bawa sebahagian barang kita. Tak ada perasaan kita menetap macam kita berada di rumah asal. Tapi kita balik ke asrama, kita dah rasa murtah, kita dah rasa relax, macam kita berada di rumah kita sendiri. Maka kat situ telah hilangnya illah untuk kita
mengambil hukum musafir, maka telah hilang, kita tak boleh untuk nak jamak qasar dalam kes yang tersebut. Sebab rumah ini adalah rumah kita. Kalau kita kaya, kita ada beli 2-3 biji rumah, satu rumah di London, satu rumah di Paris. Kalau kita duduk di rumah kita di Paris dan kita duduk rumah kita di London, dekat rumah tu kita dah tak dianggap bermusafir, sebab kita dah sampai ke rumah kita. Kita hanya boleh jamak qasar masa tu dalam perjalanan semata-mata. Jadi tengok illah dia itu dari sudut kita bermukim ataupun tak. Jadi dalam kes tersebut kita tak mukim, kita bukan menumpang rumah orang. Kalau kita menumpang rumah orang sekejap, kita tak rasa selesa, satu sudut tu maybe. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu an yang mana sahabat pergi berperang sampai diorang menjamak qasar selama 6 bulan di Azerbaijan. Yang itu kerana mereka dalam situasi perang, dalam tempat yang mereka tak ada rumah pun kat situ. Perang ni tempat yang dia orang akan berpindah randah. Selepas beberapa ketika dia akan pindah randah. Tak ada ketenangan macam duduk di rumah pun ketika medan perang. Sebab itu boleh kita melakukan jamak qasar ketika itu walaupun lama. Tetapi dalam konteks ini saya tak melihat pelajar tersebut boleh melakukan jamak qasar di asramanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih kepada Dr. Ahmad Kamil Jamilin atas penerangan dan jawapan yang ringkas. Jadi kita